Selamat datang semua dan Assalamualaikum kepada semua yang hadir. Terima kasih sebab meluangkan masa pada sesi bicara niaga inklusif pada hari ini. Pagi ini kita akan mengupas topik berkaitan keusahawanan inklusif ataupun lebih dikenali sebagai inclusive business. Ia masih lagi agak asing dalam kalangan PMKS dan para penggiat industri di Malaysia. Saya akan memudah carakan atau akan moderate lah sesi hari ini ya. Okey. Kalau jadi memulakan sesi bicara niaga inklusif ini, nak perkenalkanlah kita punya ahli panel tadi dah diperkenalkan. Jadi saya nak membacakan sikitlah latar belakang mereka supaya kita lebih mengenali ya. Encik Azmi Zainal ya, yang kita dah kenal tadi, Ketua Pegawai Operasi Farm Fresh. Encik Azmi Zainal merupakan pengasas bersama dan Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Farm Fresh. Dahulunya dikenali sebagai The Holstein Milk Company, meluarkan produk tenusu yang dijual di seluruh Malaysia dan Singapura. Tak asing lagi bagi kita lah Farm Fresh punya produk ya di Malaysia ni, dan beliau bertanggungjawab dalam menguruskan operasi dan jualan serta terlibat secara aktif dalam pengedaran dan pemasaran produk. Beliau juga telah memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan operasi syarikat dan pembangunan rangkaian home dealers Farm Fresh yang unik ni. Kini terdapat lebih 800 home dealers Farm Fresh di seluruh Malaysia yang telah membantu syarikat mengakses pasaran pelanggan yang berbeza di samping memperkasakan usahawan mikro seperti suri rumah untuk memperolehi pendapatan yang stabil. Itulah dia peranan Farm Fresh dalam perniagaan ataupun inclusive business ni ya. Okey, kita pergi kepada Encik Johari pula. Encik Johari Abu Kasim iaitu pengarah urusan kumpulan Star Medic. Encik Johari merupakan pengarah urusan kumpulan Star Medic yang juga pengarah urusan Seri Melaya Sdn Bhd. Beliau ni dia ex-banker ya, banker selama 12 tahun. Bekerja di international bank seperti HSBC dan Citibank. Rasanya dalam masa 12 tahun tu beliau banyak terlibat dalam industri, banyaklah telekomunikasi lah, pelaburan dan sebagainya. Dia telah membantu dalam pembentukan syarikat kumpulan Star Medic. Ya, Cik Johari juga merupakan peserta aktif dalam banyak NGO dan pertubuhan tidak berasaskan untungan, dan kini merupakan Presiden Persatuan Perkilangan Peranti Perubatan. Ya. Memang hebat Cik Johari ni. Okay, ahli panelis kita yang ketiga ialah Cik Rahman, iaitu Ketua Kelompok Batu Kikir selaku Usahawan Bimbingan Serai Melaya. Ya. Cik Rahman ialah seorang usahawan mikro di bawah bimbingan Serai Melaya bagi projek tanaman serai di Batu Kikir Negeri Sembilan. Merupakan Ketua Kelompok Kawasan Batu Kikir, beliau memulakan projek penanaman serai pada tahun 2021 secara komuniti bersama orang kampung, mengikut kelompok bagi mendapatkan hasil agar dapat dipasarkan dengan kadar yang maksimum. Ya. Pada tahun 2022, beliau telah berjaya memperolehi sijil anugerah penghargaan dari unit peladang untuk mendapat pengiktirafan anugerah peladang terbaik di peringkat daerah Jempol Negeri Sembilan. Bagus ya. Hebat. Dengan kerjasama penduduk kampung di peringkat Padang Lebar Batu Kikir Negeri Sembilan. Okey. Welcome dan selamat datang semua. Dan untuk maklumat semua juga, syarikat Farm Fresh juga merupakan pemenang ASEAN IB Award untuk kategori perniagaan inklusif pada tahun 2022 dan Serai Melaya pada tahun 2022. Farm Fresh 2020, Serai Melaya 2022. Mereka telah pun memenangi anugerah inclusive business ni di peringkat ASEAN ya.
So, seperti yang kita tahulah sekarang ni, kita diselubungi dengan isu tentang kos sara hidup, harga barangan yang semakin meningkat. Itu ialah satu isu yang dialami oleh semua peringkat di Malaysia ni. So, kemasukan barangan import bagi memenuhi keperluan dan permintaan juga turut menyumbang kepada isu inilah. So, justru itu kerajaan harus mengambil langkah yang proaktif bagi menangani keadaan yang semakin menghimpit kita sekarang ni, ya. So, kehidupan rakyat khususnya golongan B40 atau golongan yang memang memerlukan. So, perniagaan inklusif ataupun inklusif business, ya, IB. So, IB ini ialah satu sinonim ataupun satu akronim yang memang banyak dipakai, inklusif business, yang boleh diistilahkan juga sebagai keusahawanan inklusif. Dilihat sebagai satu cara penyelesaian bagi menangani kemelut yang dihadapi sekarang ni. Tetapi kenapa keusahawanan inklusif? Ya? So kita nak bincangkan hari ini kenapa keusahawanan inklusif ni atau inklusif business ni adalah satu cara untuk address lah kita punya masalah kos sara hidup sekarang ni. Okey, jadi kita mulakan, ya. Kita akan menanyakan persoalan pada pusingan pertama. So the first question saya akan ajukan kepada Encik Azmi, ya. Okey, seperti yang kita semua maklum, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperkenalkan konsep Malaysia Madani, ya, di mana terdapat 6 dasar dalam konsep tersebut. Di dalam konteks keusahawanan itu, kita ingin memfokuskan kepada 2 dasar yang paling berkait rapat dalam keusahawanan, iaitu kesejahteraan dan daya cipta. Ya. Kesejahteraan memfokuskan kepada keterangkuman yang juga bermaksud tiada siapa yang dipinggirkan, ya, inklusif, ya. Manakala daya cipta merujuk pada inovasi perniagaan. Menerusi dasar tersebut, bagaimanakah FarmFresh berhad mengadaptasi konsep kesejahteraan serta daya cipta dalam konteks perniagaan atau keusahawanan inklusif ni? Silakan Cik Azmi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nuzina. Daripada segi kesejahteraan, kesejahteraan lekat pula dari pagi ni. Minum kopi tadi. Minum dulu lah. Okey. Dari segi kesejahteraan dan inovasi bisnes. Saya ingat saya bawa cerita FarmFresh macam mana kita masuk ke dalam inklusif bisnes ni. Masa saya buat program home dealer yang membangunkan lebih kurang 800 suri rumah tangga terlibat dalam bisnes ni, jual susu. Saya tak tahu pun itu inklusif bisnes nama dia. Masa saya buat tu, konsep saya namanya ialah saya nak berkongsi rezeki. Sebab tu daripada mula kalau orang tengok cerita kongsi rezeki, saya mulakan cerita kongsi rezeki ni. Kongsi rezeki ni pada tahun 2016. Saya kongsi rezeki pada tahun 2016 dan saya tak tahu bahawa yang konsep saya berkongsi rezeki ni dinamakan inklusif business. Sampailah saya menang award pada tahun 2020. Dan pada tahun 2020 masa kita menang award tu, jumlah jualan suri rumah tangga yang menjual susu FarmFresh pada tahun 2020 mencecah 135 juta ringgit. Jadi bila kita dah tengok itu, kita berbincang pula dengan SME Corp bahawa SME Corp cakap, Cik Azmi, ini nama dia inklusif business. Jadi ini adalah satu inovasi. Dan kalau orang tengok inovasi baru yang saya buat tu, dia tak ada syarikat-syarikat yang berteraskan dairy ataupun retail yang pada waktu saya mulakan tu dia menggunakan kaedah dan adaptasi kongsi rezeki yang saya gunakan ni tadi. Kita cari suri rumah tangga untuk bagi dia peluang perniagaan. Tapi dalam jangka masa yang sama kita bagi dia peluang perniagaan. Selalunya kebanyakan kalau kata berkongsi rezeki ni, syarikat tulus money.
Because dia lebih kurang macam konsep CSR, tetapi dalam konsep yang ini kita tak lose money. Dia orang dapat, kita pun dapat. Dia win-win situation. Jadi daripada segi konteks kesejahteraan tadi, dia boleh membantu suri rumah tangga lebih kurang 800 orang, dan kita bawa satu inovasi. Inovasi bisnes bahawa bisnes susu pun dia boleh, pada dasarnya kalau you orang tengok bisnes dairy ni, you orang sebelum ni beli susu kebanyakannya di retail market. Di supermarket, di minimart, ataupun you orang tengok dekat-dekat tempat yang ni. Tetapi bila tempat-tempat yang tertentu, sebab susu kita perlu chill kan. Dia kena ada chiller, kena ada pelbagai. Jadi bila kita buat kaedah kongsi rezeki ni, bila saya buat kaedah kongsi rezeki ni, suri rumah ni bermula dengan ni, dia orang kena menyediakan infrastruktur. Tak ada duit masa tu. Nak kena ada chiller lah, nak kena ada apalah kan. So apa kita buat ialah tak ada duit, tak bolehlah nak beli chiller. Kena belilah tong polisterin tu. So dia orang mula dengan tong polisterin dekat rumah tu. So masa tu saya belum ada produk UHT yang boleh letak dekat luar tu, semua chill. Itu cabaran dia orang. So mengatasi cabaran yang ada tu menjadikan dia satu bisnes. Bagi orang kan, oi tak boleh lah ni sebab dia chill. Tapi bila dia chill, macam mana kita nak atasi? So dalam jangka masa 3-4 bulan dia orang dah cukup modal. Apa saya buat ialah saya pinjamkan dia orang chiller. Saya beli chiller banyak-banyak, saya pinjamkan dekat dia orang. Saya cakap nanti dah ada duit bayar. Jadi dalam masa 3 bulan dia orang dah boleh bayar chiller. Dia orang dah ada chiller, dah ada satu ekosistem yang dia orang boleh jual. Kemudian pada tahun 2018 saya mula keluarkan produk ambient. Maksudnya susu UHT, dia boleh diletakkan di room temperature. Masa tu bisnes dia orang spike up. Bisnes dia orang meningkat, mudah untuk jual, mudah untuk transport. Tetapi cabaran yang dia orang lalui, usahawan-usahawan suri rumah tangga ni, sebab tu saya lebih suka membangunkan suri rumah tangga jadi usahawan. Sebab kalau dan perempuan, orang lelaki ni bila you ajak buat bisnes, bila you ajak orang buat bisnes, orang lelaki ni, orang perempuan kalau buat bisnes, untung RM1, RM2 pun dia happy. Dapat beli tudung pun cukup lah sebulan ni. Ataupun dapat tukar kasut ke, kan? Dia happy. Orang lelaki kalau ajak buat bisnes dia susah. Dia kalau tak ada juta-juta dia tak main. Itu beza dia tau. Ya, saya orang lelaki bila dengar cerita jual susu bolehlah untung RM300-400, dia tak. Dia nak 3-4 juta. Jadi suri rumah ni tertarik dengan RM300-400 tadi yang kita katakan. Tetapi alhamdulillah pada hari ini, berkat daripada inovasi tadi, saya ingat lebih daripada 50 orang daripada suri rumah tangga ni yang berpendapatan 5 angka. Yang berpendapatan 3,000 hingga 5,000 ni, saya ingat lebih daripada 200 orang. Dari out of 800. So daripada situ saya nampak daripada segi kesejahteraan. Saya tengok yang dulu masa mula-mula datang tak pandai berniaga, bukanlah dia orang selekeh ke apa, sekarang ni dah bergaya sikit. Kalau dulu dia orang bawa susu ni dalam kereta Myvi, sekarang dia orang dah ada Hilux, dah ada van. Even suri rumah tangga ni dah ada warehouse. Dia dah setaraf dengan distributor, ada warehouse, ada 4-5 biji lori. Yang dulu meniaga bawa anak-anak pergi apa semua, sekarang dia dah ada maid jaga anak dia. Dia dah boleh fokus berniaga. Jadi saya nampak daripada konsep kongsi rezeki ataupun inklusif bisnes yang buat tadi tu, dia boleh memberi kesejahteraan. Dan dia adalah satu inovasi. Kemudian saya nampak ramai tiru. Tak apa, tiru ni biasa. Buat bisnes ni kena tiru dengan orang, you jangan depress. Kalau kita selalu, apalah dia tiru aku punya bisnes ni. Biasa. Kan? Jadi kita kena berbangga bila pattern yang kita buat tu orang ikut. Sebab kita pioneer, kita trendsetter. Kan? Tak kira lah kompetitor kita tiru ke, siapa tiru ke. Tetapi bila saya buat yang ini, kompetitor saya cuba ikut. Tak jadi. Dia cuba buat. Sebab apa? Kita daripada mula awal kita dah buat. Dia orang dah separuh jalan. Jadi alhamdulillah bagi saya, sebagaimana yang dilaungkan oleh Kerajaan Madani untuk kesejahteraan, kita bagi kesejahteraan kepada keluarga dan impaknya boleh nampak. Dan hari ini saya rasa saya punya dealer pun ada, boleh pergi beli susu. Sempat jugalah promosi ni kan. Dan nak jadi dealer boleh. Patut cakap ni dah akhir, tapi kita cakap awal-awal lah takut lupa.
Okey, Puan Razina, saya ingat itu saya punya pandangan saya daripada apa yang kerajaan Madani nakkan. Kita dah bersama dengan aspirasi mereka tu, kita bagi kesejahteraan dan kita bawa satu inovasi. Saya nak ada soalan susulan. So nampaknya usaha kongsi rezeki Cik Azmi ni memang dah berjaya dan alhamdulillah memang saya pun very happy lah dengar. Tapi saya nak tahu apakah the success factors yang boleh memberikan kejayaan ni? Saya ingat success factor dia, kita bukan kata selection of usahawan. Semua orang boleh jadi usahawan. Semua orang boleh jadi usahawan. Kita tak tahu siapa boleh jadi, siapa tak boleh jadi, itu satu. Tapi success factor saya yang pertama ialah saya tak bagi dia orang hutang. Ini kalau bisnes awal-awal ni dah hutang dia, itu salah satu success factor saya. Kalau kata daripada awal saya bagi dia orang hutang, dia boleh ambil hutang dengan saya, kemudian dia bagi orang hutang dengan modal yang minimum, dia tak lama. Itu dia punya success factor yang pertama. Sebab saya retail, margin very low. Permintaan tinggi, we can have volume. Tetapi bila saya bagi dia orang hutang, Cik Azmi, kredit lah 30 hari. Bila dia dapat kredit 30 hari, dia pun bagi kredit dekat orang. Modal dah lah ciput. Tak ada duit nak suri rumah. Ada yang tahap masa nak beli cila tu saya cabang lah. Gadai gelang lah. Dia berkata 3 bulan dapat balik. Memang dapat balik. Tapi bila kita as inclusive business ni, small entrepreneur, micro entrepreneur, modal very important. So bila dia orang tak ada modal, and then lagi satu ialah bimbingan. Ini lebih kurang macam social enterprise. Social business ni. Nak menjaga dealer-dealer ni 800 orang, dia punya PL tu, kadang-kadang stres lah. Saya ingat 60% of my time handling this group. So out of our group tu yang besar ni kan, 60% daripada masa saya ni melayan kerenah usahawan-usahawan wanita, mak-mak ni lah. Macam-macam PL dan dia bergaduh dengan dia. Kan, ini dia tak suka dengan ini kan. Itu salah satu faktor. How I control these people. Kalau kata kita tak boleh control, dia akan wasak satu organisasi, satu struktur. Jadi saya ingat ada dua faktor. Jangan bagi hutang, and then kita kena jadi bos susu kena jadi dominan sikit lah dekat situ. Kalau tak, dia orang tak dengar cakap tau. Dia kena dengar cakap. Kalau dia tak dengar cakap nanti, dia akan buat ikut suka-suka dia. So dia akan buat sistem dia sendiri. Saya ingat itu antara faktor lah. Banyak faktor-faktor kecil yang lain yang ni. The main factors lah. Tapi saya rasa memang kena ada perasaan yang cekal untuk nak tengok kejayaan. Memang cekal betul lah nak melayan suri rumah ni. Okey, terima kasih Cik Azmi. Okey, soalan kepada Cik Johari pula, ya. Selaras dengan transformasi kerajaan menerusi model perniagaan inklusif, kerajaan telah mengambil langkah progresif bagi menaik taraf status isi rumah miskin serta golongan yang berpendapatan rendah agar rakyat memperolehi manfaat daripada pertumbuhan ekonomi bagi mengenangi isu pengagihan kekayaan. So bagaimanakah tercetusnya idea Star Medic ni untuk melibatkan komuniti inklusif dalam rantaian bekalan syarikat sehingga tertubuhnya syarikat Serai Melaya ni? Hari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada SME Corp yang menganjurkan event pada pagi ini dan menjemput Serai Melaya, anak syarikat pada Star Medic ni. Mungkin untuk menjawab persoalan moderator tadi, saya boleh terangkan sedikitlah berkenaan dengan Star Medic ni. Kami ni, Star Medic ni, dah 20 tahun lah dalam perniagaan medical sebenarnya. Kami antara pengedar terbesar ventilator. Kalau kita ingat zaman COVID hari itulah kelang kabut kan. Semua orang kata, semua hospital kata ventilator tak cukup. Kami antara yang pengedar yang terbesar lah di Malaysia. Satu, Malaysia belum lagi ada kilang yang buat ventilator. Kita kena import. Saya import daripada Switzerland, kita bawa masuk dan kita distribute seluruh Malaysia. Jadi alhamdulillah pada tahun kebelakangan ni kami
perniagaan kami agak bagus dan itu kami membuat keputusan untuk membelanja sedikit perolehan company untuk kerja-kerja CSR. Jadi kami tubuhkan satu yayasan di bawah StarMedic ni, dipanggil Yayasan Sayang Masyarakat. Yayasan Sayang Masyarakat ni kami bagi bantuan perubatan, bantuan klinik untuk luar bandar, termasuklah dengan kelas-kelas tuitionnya. Kerja-kerja CSR lah lebih kurang. Dan antara benda yang kami buat adalah kami tubuhkan Serai Melaya. Kami nampak ketika COVID hari itu banyak, terutama penduduk kampung, mengalami masalah pendapatan sebab diorang tak boleh berniaga, diorang tak boleh keluar rumah. Jadi kami kena bantu atas keprihatinan tu. Kami rasa macam kami kena buat something untuk membantu terutama penduduk kampung untuk menjana pendapatan. Jadi apa kami buat? Kami buat keluarkan satu skim di mana kami akan beli serai orang-orang kampung. Siapa-siapa yang tanam serai kami beli, asalkan serai yang mengikut spesifikasi kami lah. Sama juga macam Cik Azmi cerita tadi, kami pun tak tahu nama dia Inclusive Business. Setelah kami run program tu, barulah kami diberitahu bahawa ini adalah Inclusive Business, sehinggalah kami menang award tu pada tahun 2022 sebagai Inclusive Business Asians. Jadi apa kami buat? Kami berinteraksi dengan orang kampung, antaranya termasuklah salah satunya Encik Rahman sebelah saya ni, yang banyak menguruskan perihal tanaman serai di kawasan kampung, kawasan Batu Kikir. Kami develop produk serai ni. Kalau kita tahu, satu definitely makanan lah. Contohnya serai untuk masakan tom yum ke apa ke, itu memang biasa. Jadi kami develop produk-produk serai ni, termasuklah kami buatkan teh serai, kami buatkan cube serai. Kalau kita pernah dengar cube ayam ke apa daripada Nor ke apa tu, sekarang kita dah develop cube serai, antara yang pertama di market lah. Dan kami juga, sebab kami ni medical company, jadi kami pun ada kami punya rancangan untuk mengeluarkan bahan-bahan perubatan berasaskan serai. Kalau kita perasan, sekarang ni pun memang dah banyak sebenarnya dalam market yang berasaskan citrus. Kalau kita tengok banyak perubatan berasaskan citrus, serai antara bahan-bahan alternatif dalam perubatan atau dalam medical. Jadi kami ni barang-barang medical ni, kami telah pun kami ekspor ke lebih pada 23 negara seluruh dunia. Baru-baru ni pun kami pun ke beberapa negara untuk mempromosi barang-barang medical, dan juga kami ambil kesempatan untuk mempromosi barang-barang serai. InsyaAllah kami akan mula ekspor barang-barang serai kami ni ke luar negara. Jadi itu yang kami perlu, ada consistent supply dalam perniagaan ni. Saya rasa mungkin ramai yang tahu, kita perlu ada consistent supply. Tanpa consistent supply, kami tak boleh cakap satu hari nanti pada customer kami yang di luar negara, diorang nak beli barang, kita cakap kita tak ada barang. That will be dia kata dalam terma bisnes ni suicidal lah. Kita nak bunuh kita punya bisnes ni. Jadi kita perlu ada consistent supply. Sebab tu kami mengembangkan lagi kami punya supply source kami. Kepada sekarang ni kami dah ada 5 perkampungan yang membekalkan supply, yang membekalkan serai kepada kami secara konsisten, insya-Allah. Jadi daripada situ yang kami mulakan. Daripada bermulanya kami nak membantu daripada program CSR, sehinggalah terbentuknya Serai Melaya tu, Puan. Terima kasih. Okay, terima kasih. So mula-mula sebagai CSR, lepas tu dibuat satu syarikat lah. So I think untuk pengetahuan semua, inclusive business ni bukannya social business ya. Ia ialah satu business di mana memang syarikat dapat keuntungan, dan juga peserta-peserta daripada daripada orang-orang yang berpendapatan rendah ni juga boleh menaikkan taraf hidup mereka. So inilah keunikan inclusive business ni. Okay, so sekarang ni syarikat Serai Melaya ni dah berapa lama ya Cik Johari? Kami Serai Melaya ni dah dekat hampir ke tahun kedua lah sebenarnya. Okay, dan kilang kami sekarang ni beroperasi di Masjid Tanah. Dan kami telah invest hampir 2 juta lah untuk membeli kilang dan machines
dan untuk memastikan produksi itu tidak terganggu lah. So far memang berjaya lah sebagai inclusive business, dapat syarikat dapat untung, bisnes pun bagus dan juga peserta-peserta pun dapat mengembangkan pendapatan isi rumah mereka. So alhamdulillah. So mestilah dalam beberapa tahun ni the business akan lebih maju lagi lah, ya. Alhamdulillah. Okey. Bagus. Terima kasih Cik Johari. So sekarang soalan kepada Cik Rahman pula. Yes, Ketua Kelompok Batu Kikir Serai Melaya. So model perniagaan inklusif ni juga dilaksanakan di beberapa negara. Kan? Contoh sebagai Ethiopia, Coca-Cola Company wujudkan pusat pengedaran mikro sebagai inisiatif membantu usahawan setempat menjana pendapatan sebagai pengedar produk mereka. So dalam konteks projek penanaman serai ni pula, boleh tak Cik Rahman kongsikan bagaimana kelompok Batu Kikir memperolehi manfaat daripada usaha yang dilaksanakan oleh Serai Melaya dalam membangunkan kelompok ini sebagai menerusi model perniagaan inklusif ni. Terima kasih Puan Rozana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih pada SMCOP yang telah memilih kelompok Batu Kikir ni di segi pelancaran IB eksklusif pada 27/2 bagi memudahkan saya menarik minat orang kampung untuk menyertai kempen penanaman serai. Okey, untuk makluman tuan-puan puan semua, saya mula berurusan dengan STAMedic mulai Disember 2021. Mana penghujung tahun 2021 dan MOU kita sign 2/2/2022. Dan di situlah saya merancang dan menarik minat orang kampung untuk memanfaatkan apa yang STAMedic nak offer pada kelompok Batu Kikir. Untuk sepanjang tempoh pengeluaran pertama saya 25 Julai 2022 sehingga ke Jun 2023 saya dah membekalkan kepada STAMedic sebanyak 38 tan berjumlah 96,000 duit nilai yang dah diperolehi oleh komuniti saya lah dalam masa tu. Dan selepas pelancaran IB eksklusif saya mendapat permintaan yang agak-agak bukan mencabar, pasal apa saya terpaksa nolak. Pasal apa, di segi kapasiti memang kawasan memang luas, tapi atas permintaan kilang dia cuma bagi saya 2 kali sebulan. Mana 2 kali sebulan antara 7 hingga 10 tan. Mana kalau saya ambil lebih kan, mana saya nak tolakkan benda tu. Mana saya terpaksa menahan. Tapi pengalaman saya yang untuk permulaan orang menceburi bidang serai, saya yang tak dapat, pengalaman yang saya tak dapat lupakan ialah bila saya bawa orang saya pergi tengok kilang STAMedic, dan dengan hasil orang kampung bawa pergi sana, kita menangis. Pasal apa yang diusahakan tu dimanfaatkan dengan hasil yang apa yang STAMedic ambil serai kita, apa hasil yang terjadi. Itulah di situlah saya nampak orang kampung saya menangis. Di situlah mana saya tanam dana saya akan teruskan benda ni sampai bila-bila lah. Itulah pengalaman yang saya tak, yang menangis itu bukan orang lain, kakak-kakak saya juga. Dan untuk keluasan permulaan yang saya buat daripada 5 ekar sekarang dah ke 15 ekar. Dan kapasiti yang ditanam setakat ini ada 28,000 rumpun dalam kapasiti 38 tan, 30 ke 38 tan. Okeylah, untuk terkini kelompok Batu Kikir dah menambah lagi satu cawangan ke cawangan terentang. Menunjuk peserta di bawah kelompok Batu Kikir ada 23 peserta. Itu yang terkini lah. Okey. Okey, jadi peserta-peserta ni bagaimana pertumbuhan pendapatan mereka? Sebelum ni memang tak ada apa-apa buat pun, hutang belukar kat kebun tu. Menunjukkan dia kena usaha sendiri. Mana saya tak berjanjikan apa-apa, saya berjanjikan dia orang saya akan ambil produk dia. Tapi memanglah bila hasil dia orang rasa, saya akan support dia. Bagi permulaan kita buat gotong royong. Mana kita tak nak dia bekerja sendiri. Kita kumpulan, kita komuniti kampung, kita buat secara gotong royong.
menunjukkan bila saja ke gotong royong tu dia tak terasa tertekanan tu. Tapi bila dah mahir masing-masing, kita akan lepaskan masing-masing individu. So sekarang mereka boleh mendapat pendapatan yang tetap lah tiap-tiap bulan. Dan boleh bertumbuh lah dia punya pendapatan. Okey, so memang seronok saya dengar inklusif bisnes yang dijalankan oleh StarMedic dan juga FarmFresh memang telah berjaya, dan saya rasa adalah syarikat-syarikat yang lain yang boleh juga menyertai lah inklusif bisnes ni. Okey, jadi kita dah habis pusingan pertama ya. So kita nak pergi ke pusingan kedua pula. Jadi sekarang kita nak pergi ke masuk ke pusingan kedua, iaitu keusahawanan dan inklusiviti, yang akan membincangkan mengenai usaha dan strategi yang dilakukan oleh syarikat dan usahawan untuk mengadaptasi perniagaan inklusif di dalam model perniagaan mereka. So, Cik Azmi ya. So memang inklusif business ni memang sinonim lah dengan FarmFresh, kira pioneer lah dalam inklusif business di Malaysia ni. Lebih-lebih lagi dalam mengetengahkan konsep keusahawanan ya kepada komuniti yang inklusif ya. Apakah boleh kongsikan juga ke apakah perancangan yang FarmFresh nak laksanakan lah dalam masa-masa terdekat ni dalam mempertingkatkan penglibatan komuniti inklusif dalam bidang keusahawanan? Okey. Bisnes ni dia berfasa-fasa. Fasa permulaan, lepas fasa permulaan, fasa pembangunan, lepas fasa pembangunan, stability. So, saya ingat inklusif business ataupun home dealer program yang saya buat ni dia dah masuk tahun yang ke-7. Saya ingat dalam tahun ke-7 dia dah sampai fasa matang dan melalui cabaran-cabaran. Dan cabaran dalam bisnes ni adalah biasa. Tadi saya ingat sebelum kita naik dekat forum ni pun kita dah berbincang tentang ekosistem bisnes. Ekosistem bisnes. Sebelum saya nak cerita apa perancangan FarmFresh untuk kita punya usahawan-usahawan yang terlibat dalam inklusif business home dealer ni kan, saya ceritakan sedikit dulu. Usahawan keusahawanan ni dia satu proses. Dalam proses perjalanan tu macam-macam kita akan jumpa. Jadi semasa kita jumpa tu dia adalah satu proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tu ada proses pembaikan. Selepas kita dapat proses pembaikan, barulah kita dapat satu model macam mana kita nak moving forward. Sebab tu saya ingat selama 7 tahun saya buat home dealer ni, macam-macam program dan macam-macam penambahbaikan yang saya buat. Dan yang terbaru, kita upgrade kita punya dealer-dealer ni daripada dia home dealer yang suri rumah tangga ni, yang jual sikit-sikit, jual dekat booth-booth, pergi buka food truck, pergi buka kabut sales, jual pada jiran-jiran, masuk dekat sekolah. Sekarang ni kita dah upgrade dia orang, kita dah masuk ke fasa dia orang ni sebagai pembekal. Dia ni dah membekal ke modern ke general trade. General trade mean kedai-kedai runcit. Dia dah membekal ke kafe-kafe, dan dia orang ni dah daripada berniaga di rumah dah ada kedai, dah ada warehouse. Dulu pakai kereta Myvi, pakai kereta kancil ataupun kereta Proton pergi bawa susu. Sekarang dia dah upgrade, dia dah ada lori, dia ada van. So dia bertahap-tahap yang macam itu, dia naik dari satu tingkat ke satu tingkat supaya mereka ni lebih nampak dia punya pattern bisnes. Dia bukan bisnes kampung lagi lah. Dia dah nampak satu keusahawanan yang dia nampak stabil, dia nampak lebih versatile. Dia tak adalah lagi akak jual susu, tak ada. Saya seorang pembekal susu, saya seorang supplier. Dia tak adalah dulu, kalau dulu mungkin orang tanya, mak awak buat apa tu Mak saya jual susu. Tapi sekarang dia punya trend dah keluar, mak saya supplier. Jadi itu salah satu kaedah macam mana kita upgrade dan tingkat. Tetapi dalam peningkatan, because ini terlibat, memang dia bukan social business, because dia inclusive business, very inclusive. Tetapi dia terlibat dengan social. Kerana apa? Jadi kerana kita bersosial dengan mereka. Jadi kaedahnya untuk upgrade mereka ni in the process,
proses tu mesti ada satu pembelajaran yang saya kata, training tau, input yang kita kena bagi dia orang, mindset pun kita nak kena betulkan. So banyak benda dalam proses ni, nak betulkan mindset, nak bagi motivasi, nak kekalkan dia punya semangat. So along the way ni kan, jadi all the best. Yang sekarang kita cari, saya ada buat program 1530, macam-macam program yang saya set up dalam ni. Kita ada program 1530, kita ada program pemantapan ini. Jadi training tu sentiasa, input sentiasa kita bagi. And then kita buat ada speciality, produk yang special untuk mereka, untuk diorang jadi champion. Dan alhamdulillah, so far bila kita jalankan benda-benda ni, dia dapat menarik lebih ramai minat. Dan sekarang ni inklusi bisnes saya bukan hanya pada suri rumah tangga. Dulu kita suri rumah tangga, orang lelaki tak minat bisnes RM1, RM2 ni. Sebab satu kotak susu takkanlah nak untung RM1, harga RM2 kan. Kayalah aku kalau macam itu. So untung 30 sen, 40 sen lah satu kotak. Kalau satu carton tu barulah 10, 15 ringgit untung insya-Allah kan. Tetapi sekarang alhamdulillah ramai pula orang lelaki. Orang lelaki dah terlibat. Jadi bila orang lelaki terlibat, dia punya challenging tu lebih ni. Jadi suri rumah tangga ni bersaing dengan, dia bukan bersaing, dia compliment each other. Ada yang suaminya dah bekerja dengan isteri. Dulu masa bini dia pergi ambil susu tu kan, orang rumah dia pergi ambil susu dekat warehouse tu kan, laki kadang-kadang kerja bakat besar, bini minat meniaga. Laki duduk je dalam kereta tu. Tak turun-turun. Sekarang ni tengok income bini banyak apa semua, senang turun. Bini boleh belanja di mana-mana. Tapi that is semua. Tapi saya cakap dalam proses kita nak mencapai itu banyak step-step yang kita lalui, training dan upgrading diorang ni supaya dia lebih versatile. Business kalau kata kita tak buat dia versatile, dia membosankan. Supaya macam diri kita juga. Kalau kita tak versatile, nanti bini kita bosan. So business is almost the same. Kita kena versatile supaya dia lebih sentiasa kompetitif dan menarik. Jadi kita siapkan model-model dan program-program supaya dia tidak membosankan tuan punya bisnes dan juga orang yang melihat kepada bisnes itu. Jadi kalau dia membosankan, dia tak ada satu motivasi, dia tak tahan lama. Okey, ada tak perancangan untuk to have like omni channel, other channels untuk peniaga-peniaga ni, ejen-ejen ni, another channel untuk diorang distribute like online ke atau other channels lah. Ya. Diorang ni memang saya ingat online channel kita dah bermula. Saya ingat sebelum COVID lagi. The best part of saya punya home dealer ni, sebelum COVID kita tak tahu pun COVID nak datang, tapi sebelum COVID tu saya dah ada online market tu. Saya dah ada online shop. Setiap home dealer, masa tu home dealer plus agent lebih kurang 2,000 plus. Setiap orang saya bukakan dia punya platform. So dia orang ada platform, channel platform. That is on 2020 kan, COVID kan, 2020 COVID. So bila COVID saja datang, semua kena lockdown. Orang tak boleh pergi supermarket, orang tak boleh beli apa. And then at that time, during COVID time, because kita dah siap dengan platform, orang lain masa tu terkial-kial nak siapkan platform because nak kena bisnes daripada rumah. Kita dah siap dah. Suri rumah dah ada platform online. Masa tu dia orang punya business increase. Saya ingat more than 70% increase masa COVID because kita dah siapkan. Sampai kita punya platform tu hang lah. Kena marah orang sebab order orang duduk rumah. At that time orang duduk rumah, duit bantuan kerajaan dapat. Lepas tu moratorium lagi. Apa kerja lagi? Tengok TV dengan makan je lah. So dia order susu, anak dia pun order susu dan bisnesnya. So I ingat in term of cabang-cabang bisnes yang lain kita dah create awal. Cuma sekarang ni kita cabang bisnes lain kita kena sensitif. Kita kena sensitif bahawa dulu mungkin dekat Shopee very hot. Now dekat TikTok. So kita bawa dia orang sama-sama. Kita bawa dia orang, now dah dekat TikTok. Kita in the middle now untuk develop kita punya TikTok shop. Bila kita masuk kat TikTok shop, you tak boleh buka TikTok je. You buka TikTok, you live. Kalau 3 orang tengok, nak beli apa benda? Kita kena tarik algoritma
So benda-benda ni lah yang kita kena explain kat diorang bahawa bila kita go to online shopping mesti ada algoritma, ada ini. So banyak penerapan ilmu yang perlu kita bagi kepada mereka supaya mereka bersedia dengan ilmu-ilmu baru. Jadi daripada situ. And then not only menjual susu kepada online, offline, tetapi diorang juga membekal kepada HORECA. Mungkin HORECA diorang tahu, hotel, restoran and cafe. So kebanyakan cafe-cafe yang small cafe ni, semua kebanyakannya dibekalkan oleh dealer-dealer ni tadi. Farm Fresh dia bekal yang besar-besar je. Sebab tu you nak kena bank guarantee lah apa. Starbucks, Coffee Bean, Zeus, semua yang saya sebut ni tadi, semua pakai Farm Fresh. Kalau nak minum kopi, minum yang saya sebut ni tadi. Yang lainnya minum. Sebab yang ni Farm Fresh. So all the small chain coffee shop, usahawan-usahawan ni tadi, home dealer saya tadi yang bekalkan. So kalau kata satu kafe lebih kurang dalam 2,000, I think satu home dealer, dia orang supply kafe lebih kurang 10 hingga 20 kafe yang dia orang supply. So they become supplier now. Okay, thank you. So nampaknya memang usaha tu kena berterusan. Tak boleh rasa kita dah selesa lah. So of course market pun berubah. Yeah, for me kan, saya ingat dalam keusahawanan ni musuh utama kita ialah complacent. Selesa. Selesa tu musuh utama kita. Betul. So kalau nak berjaya tu memang tak boleh selesa. Kena mesti buat dan belajar dan tingkat meningkat. So kita kena grow lah. Kita tak boleh stagnan saja kalau kita nak berjaya ya. Dan also dengan ini, dengan kalangan berpendapatan rendah ni yang boleh meningkatkan dia orang punya taraf hidup. Jadi inilah salah satu cara untuk kita betul-betul boleh address the issue of kos sara hidup semua ni. So ini adalah memang satu cara untuk ekonomi kita untuk lebih maju ya. Jadi saya rasa memang SME Corp sekarang ni bersarankan banyaklah syarikat-syarikat lain untuk menyertai model yang sebegini ya. Okey, terima kasih Cik Azmi. Sekarang nak Encik Johari pula ya. Selaku pengarah urusan STAMEDIC lah yang juga merupakan pengarah urusan bagi Serai Melaya ni. Dan syarikat Serai Melaya ialah satu syarikat yang praktis inclusive business ni. Apakah peranan Serai Melaya dalam melengkapi usaha kerajaan bagi memastikan peluang bagi usahawan dalam kalangan komuniti inklusif? Baik, terima kasih Puan Rozina sebagai moderator. Untuk terus berkembang. Baik. Sekarang ni program Serai Melaya telah pun berlangsung hampir 2 tahun dan kami pun telah berjaya untuk develop 5 kampung atau 5 penanam hampir dalam 250 orang ya. Walaupun nombor tu masih kecil tapi saya rasa impact dia agak besar kepada orang kampung. Untuk pihak kami memang kami teruskan usaha-usaha kami untuk memasarkan produk-produk yang berasaskan serai. Bukan sahaja dari sudut F&B, food and beverages, tetapi juga dalam sudut kesihatan ataupun medical. Sebab STAMEDIC ni merupakan syarikat berasaskan perubatan dan barang-barang kami pun telah kami ekspor lebih pada 23 negara seluruh dunia. Jadi produk-produk extraction daripada serai banyak digunakan dalam bidang perubatan ya. Dan apa yang kami plan sekarang ni dalam kami punya pipeline ada 2 expansions yang kami plan nak buat. Untuk mengembangkan bukan saja dari sudut program yang ada sekarang ni Serai Melaya, kami akan teruskan kembangkan kalau permintaan semakin banyak, jadi kami akan kembangkan lagi penanam-penanam ataupun kampung-kampung yang akan bersama-sama kami untuk menanam serai, memastikan supply kami cukup. Dan kami telah pun memulakan program kami di Sarawak, di mana kami pun telah berbincang dengan penanam-penanam di Sarawak untuk jack beans. Jack beans ni merupakan tanaman yang sebagai alternatif kepada kacang soya
yang digunakan untuk makanan binatang, chicken feed ya. Dan kami pun telah berbincang dengan rakan kami yang akan kami tubuhkan Serai Melaya Borneo di Kuching insya-Allah untuk program expansion kami, di mana kami akan fokus kepada membentuk produk-produk berasaskan jack bean, ataupun kalau kita tahu jack bean ataupun kacang parang ni, dia punya kandungan protein dia amat tinggi. Ya, kandungan protein dia amat tinggi, bukan saja boleh digunakan dalam F&B tetapi banyak digunakan sebagai alat ganti ataupun tanaman gantian kepada soya bean, digunakan untuk chicken feed ataupun makanan benakan haiwan. Dan baru-baru ini tim Star Medic juga baru pulang daripada Florida, Miami, dan bertemu dengan beberapa distributor, bukan saja dari sudut medical tetapi juga dari sudut F&B. Salah satu rancangan kami adalah untuk membekalkan makanan frozen buatan orang-orang kampung. Maka contohnya seperti rendang. Rendang yang dia sejuk beku, frozen, dibuat di katalah contohnya kampung Batu Kikir. Setelah dimasak di kampung tersebut dan di blast frozen, dan kami akan hantar ke beberapa negara yang kami telah pun berbincang untuk memasarkan produk-produk makanan Asia, kerana permintaannya agak tinggi terutama di luar negara, cuma supply-nya kurang. Dan untuk mendapatkan authenticity ataupun dia punya keaslian tu agak sukar, kerana kebanyakan makanan-makanan yang dibuat di luar negara tersebut, ingredient dia bukan sama apa yang kita tengok di sini. Jadi kami lihat itu merupakan salah satu peluang, opportunity kepada pihak kami untuk mengembangkan perniagaan IB business ni. Apa kami buat adalah kami akan membuka peluang kepada orang kampung untuk memasak makanan mengikut spesifikasi yang dibenarkan, dan kami akan mendapatkan persijilan yang sesuai. Maka contohnya seperti kalau kita nak mengeksport ke Amerika, persijilan yang diperlukan adalah definitely US FDA. Memang agak sukar selalunya sebab kalau kami produce barang-barang medical ni, untuk dapatkan US FDA itu kurang-kurangnya 2 tahun baru lepas. Dan satu produk kos dia lebih kurang dalam 500,000. Jadi untuk barang-barang medical tu memang agak mahal dan agak challenging. Jadi kami cuba kembangkan arah perniagaan tu untuk include sekali dengan F&B berasaskan makanan, insya-Allah. Jadi kami cuba kembangkan bukan saja daripada sudut serai sekarang ni kita ada 5 kelompok, insya-Allah, alhamdulillah. Dan kami akan kembangkan kelompok-kelompok tu lagi untuk merangkumi beberapa lagi kampung-kampung lain di bawah sistem yang sama. Tapi kami dah, macam saya terangkan tadi, kami dah mula berbincang dengan rakan kami di Sarawak untuk projek kacang parang ataupun jack beans untuk penanaman, dan juga insya-Allah dari sudut frozen food yang kami akan pasarkan di luar negara, insya-Allah. Okey, jadi nampaknya Serai Melaya ni memang ada strategi untuk diversify lah. Bukan hanya serai tapi juga tanaman kacang parang tadi tu, dan juga F&B. So dan apa yang saya nampak, Serai Melaya ni memang ingin merangkumilah, menolong orang-orang, kelompok-kelompok di kampung ataupun kelompok-kelompok Serai Melaya sekarang ni untuk optimize the yield dan juga penanaman lain yang boleh diguna pakai. Dan saya personally nak tengoklah perkembangan Serai Melaya masa akan datang. Okey. Terima kasih Cik Johari. Jadi sekarang Cik Rahman nak tanya pula soalannya. Jadi sebagai salah seorang penerima manfaat lah dalam projek perniagaan inklusif ni, adakah Cik Rahman dan kelompok penanam serai di Batu Kikir merancang untuk mengembangkan lagi aktiviti yang sedang diusahakan sekarang? Sorry. Soalannya begini. Itu soalan nanti.
Soalan sekarang ya. Selaku usahawan bimbingan Serai Melaya, apakah cabaran yang telah ditempuhi untuk membina kelompok penanam serai di Batu Kikir? Bagaimana Tuan selaku ketua kelompok dapat berganding bahu bersama-sama dengan komuniti di sana untuk menjayakan projek ini? Okey, terima kasih Puan Razana. Cabaran yang saya terima daripada awal, daripada Januari hingga ke Julai, macam-macam tomahan yang saya tempuhi. Bila nak jual serai. Lagi satu di segi apa, kita orang dah buat dulu. Tak dapat, janji je tapi tak berjaya pun kata. Macam-macam. Lepas tu desakan daripada orang luar, bukan desakan daripada komuniti. Desakan pada yang luar. Sindiran. Kita orang dah buat dulu. Dalam kita orang racun dia semua tu kata. Tak apa, saya tahan lagi. Sampaikan bila sekarang ni saya senang. Bila saya buat jualan, saya upload. Saya bagi dia orang kampung. Bagi dia orang panas. Itulah satu cabaran yang saya nak. Lepas tu ada salah satu peserta tu dia melebihi. Sepatutnya saya buat berpasar-pasar. Dia bantainya sampai 10,000 hingga ke 15,000. Dia buat dia seorang je. Itu satu cabaran yang saya amat-amat. Dia bawah peserta saya terpaksa bertanggungjawab apa yang dia dah tanam tu. Nasib baiklah saudara saya di Beranang bagi saya ruang untuk menguruskan dia punya tanaman tu. Dan alhamdulillah selesai. Dan desa-desa tu sekarang ni dah senyap. Dah ditutup oleh bila Cik Riza turun buat pelancaran IB di kampung, tutup mulut dia orang dan sedia selesa. Dari situlah menunjukkan sekarang ni orang dah berkata-kata. Orang kata bukan keburukan, berkata-kata kebaikan. Dan di samping komuniti yang support saya hari-hari memang bertemu, memang apa-apa masalah untuk pendapatan sampingan kita ada merancang lagi sesuatu yang selepas ni lah. So memanglah untuk menjalankan sesuatu yang baik ni memang susah. Jadi syabaslah Cik Rahman memang cekal lah dalam menghadapi cabaran-cabaran tu. Memang saya boleh rasakanlah memang susah. Dan boleh nampaklah dia punya hasilnya sekarang ni. Okey. So sekarang ni saya rasa adakah apa-apa lagi perancangan untuk lebih untuk lebih nak naikkan lagi semangat dia orang ni, ada lagi? Untuk perancangan seterusnya, saya di segi kapasiti komuniti saya, pasal apa kalau setakat 300 ke 400 rumpun yang saya arahkan ditanam tu baru 3 hari siap. Tapi sekarang ni untuk menambahkan pendapatan dia orang, kita ada buat penanaman lain selain daripada serai. Di samping kalau ada sumber air dekat kawasan tu, kita buatkan kolam. Menunjukkan permintaan sekarang ni, permintaan pasar tani pun banyak. Di segi cili api, terung, di Kantan, di samping serai lah. Sekarang ni untuk melangkah seterusnya, kita akan mulakan dengan terung dengan Kantan. Mana di samping tanam serai, pasal apa kita tak nak komuniti kampung kita ni setakat serai aja. Mana dia pergi sebulan pun 10 hari je kerja. Dan saya nakkan komuniti kita hari-hari masuk kebun. So nak naikkan semangat diorang tu. So nampak benda lain dan diorang pun memang bekerja sepenuh masa lah. Dia akan seronok. Dia pergi ke kebun, dia akan seronok. Dia tengok ikan. Di samping dan lagi satu untuk perancangan seterusnya, saya akan tubuhkan satu koperasi. Di kampung tu secara tak langsung apa-apa orang kampung ada kemahiran seperti buat kuih ke apa ke, kita akan promosikan dia punya, kita akan ujuk ke satu kios untuk asas-asas komuniti kampung. Okey, bagus. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekarang ni memang saya seronok dengar Cik Rahman. Memang saya belum lagi sampai ke Batu Kikir, nanti saya akan sampai sana insya-Allah. Okey, sekarang kita pergi ke pusingan ketiga ya. So sekarang ni kita nak ni pusingan terakhir lah, iaitu memperkasakan keusahawanan ya. Kita nak bincangkan mengenai pencapaian yang diraih oleh komuniti setempat ni melalui usaha serta strategi yang dilakukan oleh usahawan menerusi perniagaan mereka. So Cik Azmi ya, saya tanya Cik Azmi dulu. So berdasarkan laporan dari UNESCAP ya, studi yang kami lakukan berkenaan pasaran B40 dalam perniagaan inklusif secara amnya, sektor swasta tidak menyatakan minat dalam membantu memenuhi keperluan B40 ini.
mungkin disebabkan keupayaan pendapatan yang mampu dijana adalah terhad. So berdasarkan pengalaman FarmFresh yang telah berjaya melibatkan komuniti inklusif dalam rantaian perniagaan FarmFresh ni, apakah nasihat Cik Azmi kepada syarikat besar dan syarikat yang tersenarai lah, yang public listed company ni semua yang besar-besar ni, dalam mengupdatasikan model perniagaan inklusif dan pada masa yang sama masih mengekalkan aspek komersial dalam perniagaan. Silakan Cik Azmi. Okey. Dia ni terserah kepada, yalah, syarikat orang, kita tak boleh nak ni, you kena buat inclusive business, you kena buat ini ni. Dia terserah kepada CEO syarikat tu ataupun tuan punya syarikat, dia nak buat ke tak nak buat. Kalau you tengok, ingat ada beratus JLC ada dalam Malaysia. Memang kalau kita tengok StarMedic, ya, jangan cerita FarmFresh, kita tengok StarMedic. StarMedic ni tak ada kena mengena pun nak pergi tanam serai, pergi ni, lebih baik saja pergi cari kontraktor, you tanam serai, I beli daripada you. Settle. Tak payahlah nak berdepan dengan Cik apa tadi? Cik Rahman, Mak Minah, Cik Kiyah, ni punya sosial punya cerita tau. Tak payah, cari satu orang kontraktor, you cari tanah, I bagi you satu kontrak, settle macam itu. Itu selalu amalan-amalan yang dijalankan di dalam syarikat-syarikat JLC. Memudahkan. They don't want to take the trouble. Super macam saya. Kalau kata nak mudahnya tadi kan, daripada kalangan-kalangan diorang ni, just appoint distributor. Kita dah ada distributor. Masukkan je channel. Dekat luar bandar buat macam ni. Tetapi kita dengan ada rasa hati, kita tengok B40. So, iltizam yang begini ni harus ada pada ketua-ketua organisasi. Nak membantu B40. Nak dia orang keluar daripada ni, bagilah. Kalau tak ada, saya tak ada, nak create lah. Bunyi macam marah kan? Marah. Mesti ada keinginan untuk kongsi ni. Untuk kongsi ni supaya apa yang kita dapat pada hari ni. Saya ingat JLC, most of them profitable lah. Profitable lah. Kenapa tidak kita asingkan sedikit untuk kita buat satu business model to create. Kalau tak ada to create. Create satu ni, macam saya create dan saya tak tahu dia inclusive business. And then dia happen accidentally. Tapi dia memberi ni. Tetapi dalam hati kita pada waktu kita create tu, kita ada satu ni. Saya nak berkongsi rezeki lah. Bagi saya lah. Kongsilah rezeki ni, insya-Allah. Kalau kita rezeki, kongsi rezeki ni, kita bagi rezeki pada orang. Balasnya Allah bagi dekat kita. Aku dah macam Ustaz Kazim pula. Tapi that is nature, kehidupan. Dia memang begitu. So, mestilah ketua organisasi atau syarikat tu, kalau tak ada, saya tak bolehlah nak libatkan ni business model saya tak begini. You boleh create macam StarMedic is very good. StarMedic ni dia buat ventilator, dia buat apa kena mengena nak tanam serai. Tak ada kena mengena nak tanam serai nak untuk bantu B40 orang kampung, tak ada kena mengena. Dia boleh macam saya cakap tadi, dia boleh ni, tetapi oleh kerana ada niat yang baik dan keinginan untuk membantu, untuk berkongsi, maka kita buat itu. Jadi ketua-ketua organisasi di JLC mestilah, kalau business model saya tak ada, you create satu business a very small. Start from small. Every business can start from small. Start daripada kecil-kecil tadi, give opportunity to B40 and then dia boleh run sedikit-sedikit, dia naik. Jadi dia balik kepada ketua organisasi. Jadi kalau ketua organisasinya dia memang ketua aja, dia tak jadilah sampai ketua dia jadi macam itu. Jadi mesti ada satu niat yang baik. Dan kita nampak juga bila kita buat macam ni tak rugi pun. Lagi untung. Syarikat kita lagi untung. Syarikat kita tak rugi langsung. So saya ingat saya share sikit lah Parun dan anak ni kan. Dia makin lama makin panas. Sebab hari kat luar panas, saya pun panas. Dia gini. You orang tengok bagi saya bila saya buat model macam ni, saya ada satu jentera usahawan kecil. Jangan kata kecil lah, mikro yang dapat RM500 ke RM1,000. Yang boleh penetrate di market-market yang distributor yang you kata first tier punya orang ni tak boleh approach, tak boleh sampai. Nak sampai kata nak jual susu dekat Segeting, dekat Jempol ni, if you take from Kuala Lumpur, dia punya ni challenge dia, kalau hantar ke Batu Kikir still okay.
Hantar ke Bandar Seri Jempol okey, tapi nak masuk ke kampung tu, siapa nak buat kerja tu? Nak cari kedai runcit, nak pergi orang-orang kampung, nak promote dekat kampung, promote kat sini. Jentera-jentera ni lah buat. Jadi dia complement each other. Jadi same goes to GLC. You boleh cari sini, think lah. Dekat sana kan banyak think tank, gaji besar-besar. Fikirlah. Find a way how to help B40 and give this opportunity to people. Just jangan fikir profit. Fikir profit ni. Yes, business profit lah. Bottom line is a business. Business always we talk about bottom line when we talk about business. Tetapi in the same time, kita kena memakmurkan masyarakat kita supaya masyarakat kita boleh hidup dalam keadaan sejahtera. Itu yang diminta oleh kerajaan Madani. Betul. Promote kerajaan Madani aku ni. Memang inklusif business ni memang tepatlah dengan Malaysia Madani kita sekarang ni, ya. All inclusive. Jadi so kita pun nak sarankanlah kepada syarikat-syarikat besar, especially GLCs, ya. Jentera dia besar kan, dia dan dia punya resources dia pun banyak. So bolehlah. Okey, terima kasih Cik Azmi. So hopefully adalah orang-orang yang mendengar yang ada hasrat lah ya untuk memulakan kalau belum bermula lagi. Okey, sekarang nak tanya Cik Johari pula ya. Boleh tak Cik Johari kongsikan berkenaan pencapaian ataupun sumbangan usahawan-usahawan yang telah dibimbing oleh Serai Melaya ni dalam konteks penlibatan mereka dalam rangkaian perniagaan in the value chain lah, supply chain ni. Apakah pencapaian dan sumbangan usahawan-usahawan ni dengan bimbingan Serai Melaya sekarang ni? Baik, terima kasih Puan Moderator. Sebelum saya pergi ke poin yang Puan Moderator cakap tadi, itulah saya nak ulas sikitlah Cik Azmi cakap itu. Memang betul. Sampai satu ketika syarikat-syarikat yang kita cari makan kat negara kita Malaysia ni kan, perlu ada masa untuk kita pulangkan balik kepada masyarakat, ya, sebab orang yang baik itu adalah orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, ya. InsyaAllah kita cuba tanamkan niat tu, ya. InsyaAllah kita akan lebih berdaya saing maju di masa depan. Of course, masa kami di Serai Melaya dulu ataupun di Star Medic, kami mulakan projek ni dulu, bukannya kata tak ada, dengan senang ni jadi macam tu, macam-macam problem, macam-macam cerita, macam-macam tomahan, macam Cik Rahman cakap tu. Memang betul. Kita kata kenapa kami nak buat untuk Serai Melaya, padahal kalau kami jual kat Singapura 3 kali ganda harganya. Kami terima, ya, dan kami juga ada macam-macam kata ini tak boleh jalan lah, sebelum ni dah jadi. So memang dugaan besar, nombor satu. Nombor dua, kenapa syarikat nak buat benda-benda macam ni? Kerana kos mengurusan atau operasi kos dia akan jadi naik, akan jadi tinggi, ya? Macam Cik Azmi cakap tadi, kita lagi senang untuk saya berurusan dengan satu orang. Saya cakap dengan kontraktor ni, awak pergi buka kebun serai, saya nak 100 ekar. Saya tak nak deal dengan orang kampung, saya tak nak cakap dengan orang, biarkan asalkan tuan dapat produce apa yang saya nak, saya beli. Jadi dia punya kebaikan ataupun benefitnya pergi pada satu orang, ya. Tapi apa yang kami cuba terapkan adalah bantuan yang lebih menyeluruh kepada lagi besar masyarakat dan juga orang ramai. Berbalik kepada persoalan Puan Moderator tadi berkenaan dengan kebaikan ataupun penambahbaikan. Bila kita buat program-program seperti ini, kita perlu adakan satu sistem di mana kita kena pastikan training kena in place, support system kena ada, purchasing system kena ada, transportation logistik semua kena ada. Sebab tu saya kata tadi, untuk kami, syarikat macam kami ni, syarikat corporate macam kami ni, untuk masuk ke dalam satu bidang dan spend, setakat ni kilang saya dekat Melaka tu dah dekat 2 juta lebih dah dengan mesin, dengan apa semua tu. Dan banyak lagi barang-barang yang kami perlukan untuk memastikan progres tu berlangsung dengan tepat dan jitu. Tapi apa yang saya rasa nak emphasize kat sini adalah kebaikan yang melimpah kepada ahli-ahli ataupun participants dalam program Serai Melaya ini. Alhamdulillah.
macam saya terangkan tadi, saya pun cuba nak masuk ataupun expand kami punya program ni ke Sarawak dengan program dengan projek Jack Beans dan juga ayam kampung sebenarnya, sebab Jack Beans tu adalah lebih kepada makanan-makanan binatang ataupun chicken feeds. Majoriti orang kampung di Sarawak pun macam kita semua ketahui pun sama juga, golongan B40, memerlukan consistent income and everything. Dan kami datang ke sana di satu tempat yang kami sendiri pun kurang kenal dengan kawasan tu. Of course kita ada some partners kat situ dan kami cuba expand ataupun kembangkan program seperti Serai Melaya ni. Kami tubuhkan Serai Melaya Borneo di sana untuk memastikan program ni berjalan lancar. Apa yang telah kami buatkan di sini dengan 5 perkampungan yang ada sekarang ni, kami cuba emulate benda yang sama di Sarawak. Jadi itu saya rasa yang paling penting dalam proses ni adalah satu, is a proven proses flow. Pastikan proses flow tu berjaya, proseskan pasti akan berjaya dan pastikan semuanya akan bergerak lancar insya-Allah. Jadi itu antara benda-benda yang penting saya boleh pastikan. Terima kasih Puan. Terima kasih. Memang suka saya dengar yang apa yang kita dah belajar daripada 5 perkampungan di sini di-emulatekan pula di Sarawak dengan satu projek yang lain. So inilah cara dia. Of course, bila sampai ke Sarawak nanti boleh perbaiki lebih bagus lagi kan. So that is the whole kita punya perjalanan untuk mempertingkatkan kejayaan kita lah. Okey, terima kasih Cik Johari. So Cik Rahman, saya ulang balik soalan yang tadi tu. So sebagai seorang penerima manfaat dalam projek perniagaan inklusif ni, adakah Cik Rahman dan juga kelompok penanam serai di Batu Kikir merancang untuk mengembangkan lagi aktiviti yang sedang diusahakan sekarang dan melibatkan lebih ramai lagi dalam kalangan komuniti inklusif di sana? Okey, untuk perancangan yang telah saya bincangkan dengan komuniti untuk penambahbaikan daripada tanaman serai, kita akan tanam serai secara besar-besaran, menunjukkan kita akan jadikan kawasan serai itu landscape, menunjukkan orang akan tengok lautan serai. Mana cara langsung lautan serai itu kita pasal apa, di dalam sana kita ada buat agro pelancongan untuk agrotourism, mana dia boleh mendaki hiking bukit, kita ada kolam mandi, kita ada dusun, macam-macam dusun ada situ, ada tanaman nenas, ada tanaman petai, pelbagai yang kita buat agro di dalam kampung tu. Cara tak langsung komuniti ni semua terlibat sama. Pasal apa terlibat sama? Sepanjang jalan tu semua komuniti akan melalui kebun-kebun komuniti yang sedia ada. Mana dia masuk, dia akan nampak serai, selautan serai, dan kita akan buat satu landscape yang mana pengunjung boleh bergambar dengan serai. Mana pengunjung akan bersantai di naik bukit, hiking, dan boleh mandi-manda di kolam. Itu cara tak langsung akan satu pendapatan untuk menaikkan pendapatan orang kampung lah. Di segi macam cakap tadi lah, kita akan wujudkan koperasi, kita akan jual apa-apa yang kepandaian individu lah, kita akan wujudkan kios. Masa pengunjung yang datang ke tourism, dia akan tengok apa yang kita jual di kios untuk orang kampung lah. Itu yang perancangan saya tu. Idea ini datang dari mana? Adakah daripada komuniti ke daripada? Bukan. Idea ni selama saya bekerja dalam utusan, saya banyak, boleh kata satu Malaysia saya dah pergi, saya tengok kenapa kampung saya tak boleh buat. Tempat lain semua tanam tepi jalan, tak ada masalah pun juga. Kenapa kampung saya tak boleh buat? Itu yang asas itu saya akan buat bila saya dah berhenti dalam utusan, saya akan buat di kampung. Inilah kejayaan yang selama saya dah berhenti dalam utusan. Okay. So again, memang kita dalam perniagaan inklusif ni, the leaders of the companies ni kena berfikiran, memang berfikiran terbuka dan juga always looking forward. Apa yang boleh, apa opportunity yang ada yang boleh diambil, bukan hanya untuk syarikat tapi juga untuk masyarakat setempat tu. So inilah uniknya inclusive business, model inclusive business ni. Okey, so kita pun dah sampai ke sesi soal jawab ya. Kalau ada apa-apa soalan daripada para hadirin yang ada sekarang ni, boleh ajukan
kepada panel jemputan melalui the QR code ya. Kalau mungkin dah ada soalan ya, nanti saya cek. So, ada soalan ke? Biasa. Ada. Refresh. I cannot refresh. Okey, ada soalan ya. Satu soalan ialah dengan ESG menjadi fokus pada masa kini, bagaimana sesebuah perniagaan kecil mengaplikasikan ESG dalam operasi syarikat? Mungkin Cik Azmi boleh jawab? Okey. ESG ni memang yang sekarang ni banyak polisi daripada US, daripada Europe nak sebuah syarikat tu terlibat dengan ESG. So, saya explain sikit apa itu ESG. E itu environmental, social and then governance. Saya ingat tadi masa sebelum kita berforum ni saya dah bercerita pasal ESG punya cerita ni tadi. Bagi syarikat-syarikat kecil, kalau baru nak mula kita nak kena adapt ESG lah, itulah yang tak jadi nanti. Nak develop satu syarikat, nak memulakan satu perniagaan pun dia punya struggle tu kan. Macam-macam. Tapi bagi syarikat-syarikat yang dah establish, kena adapt ESG. Kena friendly kepada environment, kena baik kepada masyarakat, kena ada good governance. I think as a Malaysian company, in term of environment, dekat syarikat saya, dekat syarikat saya, environment kita pasang solar, kita ada ni, I ingat dekat ladang-ladang saya semua bumbung-bumbung tu kan, kita pasang solar. Kita tak payah pakai, bukan tak payah, kita nak kurangkan penggunaan elektrik yang ini supaya kita green technology. Kita pasang solar. So kita boleh pasang solar banyak ni. Boleh pasang solar banyak and then dia boleh jadi kita punya sustainable power. Tapi bila kita nak pasang solar banyak, ada syarat pula. Syarat dia 55, saya cuma boleh bila energi itu keluar, saya cuma boleh pakai 45%, 55% lagi kena beli balik dengan TNB. Teruk kan? Tapi kita ada satu semangat. And then kita buat daripada najis lembu tadi kan, buangan lembu tadi kita buat apa ni? Bio untuk energi juga, re-energize kita punya kandang-kandang. So dia boleh trap methane and then in the same time ni. In term of social, yang ini yang kita buat ni, inclusive business, social business. And then in term of governance, daripada macam mana kita mentadbir syarikat. Kalau you orang tengok in term of governance, banyak ni. Tetapi kalau kata syarikat-syarikat kecil, kan? Macam mana you nak ada ya, sekurang-kurangnya kalau kata syarikat kecil, contoh kalau dia jual susu saya, kan? Susu farm fresh, bukan susu saya. Dia jual susu farm fresh. Dia punya carton tu, dia bolehlah buat program recycle. Macam kita buat. Jadi dia orang pergi kat sekolah, dia orang sediakan recycle bin, you recycle ni barang dekat sini. Jadi itu dah support environment. In term of social, saya ingat pun dia orang pun memang dia orang berjualan sesama saudara mara, komuniti setempat, itu dah menepati. In term of governance, dia seorang je, nama pun social itu micro entrepreneur. Ni nak governance apa sangat, tapi dia kena mengikutlah daripada tata cara mengelola syarikat. Ada syarikatnya, jaga keuangannya, jaga portfolionya. Jadi benda-benda ni daripada awal memang boleh diadaptasi, tetapi dengan skala yang very micro. Bila dia skala mikro, tak nampaklah pelaksanaan dia tu. Tetapi bila dia tak nampak yang sebenarnya dia melaksanakan, dia pun tak sedar dia melaksanakan.
Cuma apabila kita masuk dalam satu kaji selidik, kalau Puan Razana buat satu kaji selidik, nampak ada elemen-elemen ni ada. Cuma dia terlalu mikro. Bagi syarikat besar seperti GLC, Farm Fresh, Berhad ke, public listed company, memang jelas ketara. Kalau dia tak buat, tak nampak. Kalau dia buat, memang jelas ada. Dia ada solar system, dia ada biodigester, dia ada itu. And then dia ada social interaction, dia ada governance di dalam syarikat-syarikat dia. Dan dia ada susu galur dia semua, protokol dia. Jadi, kat situ boleh jelas nampak. Bagi syarikat SME, kita susah nak nampak. Kerana macam yang mikro, nampak. Tapi kalau kata kita we go deep and selongkar satu-satu, memang ada. Cuma tak sedar. Memang syarikat kecil memang tak nampak. Tapi usaha tu memang mestilah mula-mula kena ada niat. Dan juga saya rasa banyak juga maklumat-maklumat yang boleh didapati macam mana nak start nak buat nak implement ESG ni. Mungkin boleh start dengan environment dan itu paling senang lah untuk kita buat sebenarnya. Dan kita boleh pergi satu ke satu. Okey. Terima kasih. Cik Azmi ya. Cik Azmi juga ada juga pertanyaan. Ada tak perancangan untuk libatkan golongan OKU dalam inclusive business ni? Saya memang galakkan juga OKU terlibat dalam saya punya inclusive business. Saya ingat ada beberapa orang OKU yang ada dalam community business saya. Saya ingat di Melaka ada 2 orang. Saya ingat lebih setiap komuniti itu memang ada OKU yang terlibat sama dan saya galakkan. Dan OKU ni saya selalu bagi bantuan lebih. Bantuan lebih, perhatian lebih untuk supaya kita nak motivate dia. And then dia pun kalau dia boleh sukses, OKU ni boleh sukses, dia satu model yang dia jadi satu cabaran kepada orang yang biasa-biasa ni. Contoh dekat tempat saya ada beberapa KPI yang saya set. Orang asli, saya nak bantu orang asli. Sebab ladang-ladang saya biasalah. Ladang mana ada dekat Kuala Lumpur. Ladang saya yang paling Kuala Lumpur sekali lah dekat Serdang tu. Yang lain-lain selebihnya semua luar bandar. Saya terlibat dengan orang asli, saya terlibat dengan orang kampung. Jadi komuniti yang unreachable. Not say unreachable, susah, jauh daripada jangkau. Yang itu kita cuba bangunkan. Tetapi cabaran membangunkan orang-orang macam ni, ya Allah aja yang tahulah. And then lagi satu sekarang saya libatkan pula siswa. So kita lebih merebak benda ni dan saya buatkan nama program inclusive business saya dengan siswa ni, saya namakan dia Siswa Mandiri. Supaya siswa-siswa ni bersedia, bukan dia nak keluar jadi usahawan, tidak. Mental keusahawanan ni tadi. Ada. Yang penting dalam usahawan ialah mental keusahawanan. Jadi bila dia ada mental keusahawanan, dia keluar daripada universiti, dia ada satu kekuatan yang sangat kuat. Sebab nak jadi usahawan ni kalau bukan calang-calang orang tak boleh. Betul. Ya, kalau calang-calang orang jadi usahawan, masa naik dia suka ketawa je, jalan dada macam itu. Bila bisnes jatuh, dia boleh jadi isim tau. Jadi usahawan tu, mental keusahawanan ni yang kita terapkan kepada siswa. Dan saya nama program tu Siswa Mandiri. Dan saya ingat beberapa universiti dah terlibat. Saya tak ambil banyak. Kan habis pula semua siswa menjual susu. Kan dia orang fail cakap aku punya pasal. Jadi saya ambil satu universiti lebih kurang 10 orang. As a pilot project, 10 orang. Saya ingat ada 3-4 orang yang dia dah sustainable. Dia macam ESG juga, dah tak minta duit mak bapak. Dia jual susu, dia pergi masuk expo, dia jual kat college-college dia, ni. Dan dia dapat belanja untuk dia punya pelajaran punya kos. So, dia makin luar begini. Jadi, daripada OKU tadi, orang tanya OKU, aku cerita lebih pula. Okey lah Okey, just ada few questions ya untuk Encik Azmi. Kalau nak jadi dealer macam mana? Apa channel yang boleh diorang kalau nak jadi hubungi? Dealer, hari ni saya ingat ada dekat belakang tu, saya ada booth dekat belakang tu. Boleh jumpa booth Farm Fresh dekat belakang tu, register je jadi dealer. Okay. Tak payah nak keluar duit, tak payah nak keluar apa, tak ada kena letak bank guarantee, kena syarat-syarat apa. Dia inclusive business ni very simple. Berapa yang orang mampu, jual pada komuniti dulu, mula dengan 100-200 ringgit, ada untung beli lagi, jual lagi. So ingat saya ada booth dekat belakang sana dan saya pun ada pengurus saya kat depan ni, boleh jumpa dengan pengurus saya. And then kalau tak ada pun,
Boleh pergi messenger di kita punya Facebook, boleh pergi ke kita punya Instagram. Dan juga website pun. Website pun boleh. Dekat saya punya Facebook pun boleh. Follow saya lah. Siap promote. Azmi Zainal. Okey, terima kasih. Okey, kita tak banyak masa tapi boleh juga beberapa soalan lagi. Untuk Cik Johari ya. Apa ni? Boleh nak tahu produk apakah yang dikeluarkan dari bahan serai dan di manakah produk ini boleh didapati? Terima kasih Puan. Macam kita tahu serai ni dia punya yang secara biasanya adalah untuk F&B lah. Jadi kita ada keluarkan seperti teh serai, kita ada keluarkan serai racik, dan kita ada juga keluarkan essential oil lah. Kalau kita tengok serai ni, kalau kita beli kat kedai, selalunya serai ni boleh tahan dalam 2-3 hari je. Kalau kita beli serai fresh kat kedai lah, kata kita beli kat kedai Aceh, bawa balik rumah, kita letak kat dapur tu, dalam 3-4 hari dia akan hilang dia punya bau dan dia punya rasa ni insya-Allah ada, tapi dia punya bau akan hilang. Tetapi serai yang kita produce di kilang ni, kita ada lalukan satu you call this proses yang dipanggil encapsulations. Encapsulation ni boleh mentahankan bau serai itu lebih pada 2 tahun. Jadi itu antara advantage bila kami bawa produk-produk tu ke luar negara, kami bagi diorang test dan banyak yang menyatakan benda yang sama, yang serai tu tahan. Dan kami baru-baru ni juga keluarkan cube serai ya. Kalau kita dulu biasa dengan cube chicken stock, sekarang kita dah ada serai stock ya. Dan juga insya-Allah nanti dalam perancangan untuk mengeluarkan essential oil untuk medical product ya. Macam kita tahu banyak produk-produk yang berasaskan medical ataupun beautifications menggunakan citrus. Citrus ni macam limau dan juga sebenarnya serai. Digunakan banyak dalam serai. So kalau nak tengok produk serai, kita ada booth kat belakang tu, pun promote juga macam Cik Azmi, ada kat belakang tu ada booth serai. Dan kalau nak tanya berkenaan dengan program semua, saya punya pengurus pun ada kat sini, Cik Izra, Cik Akilah. Minta berdiri Cik Izra dan Cik Akilah. Ini pengurus Serai Melaya ya. Diorang akan bersedia untuk tanya soalan. Jadi produk-produk serai yang macam saya ceritakan tadi daripada F&B all the way kepada medical dan juga beautifications. So kalau macam saya lah nak beli, kat mana boleh beli? Serai-serai produk-produk Serai Melaya ni sekarang ni dah ada lebih kurang dalam 7-8 hypermarket, termasuklah Jaya Grocer, Aeon, ada lagi lah dalam 7-8 hypermarket. Okay. Dan juga boleh available dekat Shopee sepertinya dan online lah insya-Allah. Okay. Ya. Okay. Dan kalau siapa-siapa nak tengok produk ada kat belakang tu di booth kami. So memang senang nak dapatilah. Okey, untuk Encik Rahman ya, ada soalan untuk Encik Rahman. Apakah kekangan atau masalah yang dihadapi semasa proses menanam serai? Ada dapat bantuan dari mana-mana agensi ke dari segi baja atau lain-lain? Kekangan yang saya hadapi sekarang ni di segi pembersihan kawasan dan di segi baja memang masalah lah. Pasal di segi baja tu memang kita belum dapat lagi sumber-sumber daripada jabatan di segi pertanian, kita belum dapat lagi. Tapi dengar-dengar setakat ni memang ada lah, tapi belum sampai lagi. Dengar cerita memang peruntukan tu ada, tapi belum sampai lagi. Pasal apa? Ada 2-3 orang pegawai yang dah datang di segi pegawai peladang, ni pegawai Jabatan Pertanian, dah masuk kebun dan salah satunya dia dah bagi iktiraf kita serai dengan limau kasturi saya sijil halal. Mana limau kasturi yang saya tanam pun dah dapat sijil halal dan serai dalam proses untuk mendapatkan sijil halal. Mana di segi Jabatan Pertanian lah dah iktiraf. Tapi di segi peruntuk baja dengan racun memang kalau diharapkan, memang kalau boleh ada JSC ke nak bantu, memang dialu-alukan lah. Okay, terima kasih Cik Rahman. Okey, so Alhamdulillah kita pun dah pada penghujung sesi ya. Dan saya percaya banyak input yang telah dikongsikan oleh ahli-ahli panel dan juga ada banyak lagi soalan. Tapi tak apa, kita dah ada kekangan masa ni.
sebelum nak tutup sesi ni, saya nak menjemputlah setiap ahli panel untuk memberikan sepatah dua kata lah sebagai satu nasihat kepada para usahawan dan bakal usahawan yang hadir pada hari ini. So saya start dengan Cik Azmi. Pandangan saya lah. Untuk inklusi bisnes ni tadi saya dah cakap kepada syarikat-syarikat di luar sana yang mana berkemampuan dan berkewajipan. Please assist and then open opportunity and create kepada B40 supaya kita ekosistem perniagaan, ekosistem kesejahteraan tadi lebih nampak harmoni. Bukan hanya syarikat yang mendapat manfaat tetapi masyarakat juga mendapat satu kesejahteraan. Jadi satu willingness ni harus ada kepada ketua-ketua syarikat untuk bersama-sama to promote inclusive business untuk together di dalam industri. Bagi usahawan-usahawan kecil, usahawan-usahawan mikro yang terlibat dalam bisnes inklusif ataupun bisnes sosial ataupun whatever ni, bisnes ni memang mencabar. Ekosistem bisnes tu sama saja, tak kiralah dia syarikat besar, JLC ke, Petronas ke, dia Khazanah ke, dia whatever lah. Dia memang ada turun naik dalam bisnes. Dia ada satu cycle dalam bisnes. Cycle dalam bisnes itu ada turun, ada naik, kemudian dia turun lagi, kemudian dia naik lagi, kemudian bila ada satu ekosistemnya tu, bila bisnes turun, kita kena bersabar dan berusaha lebih kuat. Jadi jangan bila bisnes turun, kita turun dan kita hilang. Itu satu kekuatan yang harus ada kepada semua usahawan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Satu nasihat yang paling bagus ni. Kita mesti tanamkan dalam jiwa dan juga minda kita ni. Yang kita nak be better all the time. Ya. Cik Johari pula. Saya cuma nak buat beberapa seruan. Nombor satu, saya ingin menyeru sahabat-sahabat saya dalam perniagaan yang ada perniagaan untuk menceburkan diri dalam inklusif bisnes ni, untuk kita lebih membantu golongan-golongan ataupun sahabat-sahabat kita di kampung sana untuk diorang punya menaikkan income mereka. Dan juga saya juga ingin welcome lah kepada siapa-siapa yang berminat untuk melihat produk-produk Serai Melaya ada di belakang sana itu. InsyaAllah selepas ni ada lagi produk-produk lain yang kami akan keluarkan untuk memastikan program ini terus terlaksana. Terima kasih. Terima kasih Cik Rahman. Okey, untuk yang saya nak kongsikan, jangan segan bagi salam pada pokok-pokok. Itu penting. Pasal apa? Masuk kebun bagi salam dan keluar kebun bagi salam. Pasal apa? Pokok ada roh. Apa yang kita buat tu dengan niat yang baik, insya-Allah semua akan Tuhan takkan sia-siakan apa yang kita usahakan. Insya-Allah. Insya-Allah, ya. Kita berbakti kepada tanaman-tanaman kita, ya. So, terima kasihlah kepada semua ahli panel ni. So, apa yang telah dikongsikan memang sungguh bagus sekali dan boleh berdapat manfaat daripada semua. So, segala ilmu yang pengalaman mereka tadi dapat beri manfaat serta panduan kepada para usahawan bagi melonjakkan lagi perniagaan mereka, ya. So kita seperti yang saya cakap tadi, kita mesti be better and be better. So akhirnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada ketiga-tiga ahli panel dan untuk meluangkan masa selama hampir 2 jam bersama kami dalam sesi bicara niaga hari ini. So sehingga kita bertemu lagi. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada Puan Rozina Makrawi berserta panelis kita pada hari ini. Dan diharap semoga semua yang dengar pada hari ini dapatlah sedikit manfaat, tak sedikit banyak manfaat, ya. Dan kita mengetahui juga bahawa nak memulakan perniagaan ni bukan perniagaan yang besar-besar pun tak apa. Tanam serai pun dah jadi. Dah jadi usahawan yang sangat berjaya. Serai je tu, jangan salah dengan lalang tau. Kadang-kadang kan suruh lelaki ambil serai belakang rumah dan ambil lalang pula. Ada pengalaman tu. Okey. Dan sebelum tu kita nak mengalu-alukan kehadiran daripada CEO SME Corp kita Encik Rizal dan juga
Setiausaha Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan daripada KUSKOP Dr. Salma Satiman, berikan tepukan. Okey, bukan itu saja. Tadi kita ada bagi tahu ada TikTok ke Babum kan. Inilah peluang. Tu ada artis kat depan tu. Semuanya baik macam tu gitu. Bolehlah buat TikTok dengan Cik Azmi kita. Okey, mana tahu menang RM800 menanti anda. Okey, sekiranya anda ada apa-apa lagi soalan yang nak dikemukakan, anda boleh scan QR tersebut dan silap dah tukar QR pula. Tak apa, QR yang dekat depan ni adalah untuk maklum balas daripada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama kita pada hari ini. Dan boleh jawab sedikit sebanyak persoalan kita punya survey lah, untuk penambahbaikan sesi bicara inklusif ni di masa hadapan. Kejap skrip saya hilang pula. Nervous, ada orang-orang besar dah datang kan. Tak apa. Terima kasih sekali lagi. Tepukan gemuruh kepada ahli panel kita, Puan Rozina selaku moderator, Encik Azmi daripada Farm Fresh, Encik Johari daripada Star Medic Sdn Bhd dan Encik Rahman, Ketua Kelompok Batu Kikir. Banyak peminat Encik Rahman ni. Bawa fan club tu dia, Encik Rahman Fan Club namanya. Semoga daripada sesi ini tadi dapat memberikan idea dan juga satu orang kata tiupan roh semangat kepada semua untuk kita memperkasakan diri kita, memperbaiki diri kita, terutama yang hendak berjinak-jinak dalam konteks keusahawanan. Ingat ya, usahawan ni bukan satu bidang, buka meja berjual aja. Macam-macam boleh buat kalau ada idea. Macam Cik Azmi cakap tadi lah, kena ada mental keusahawanan. Terutama sekarang kan, kita kos sara hidup meningkat kan. Jadi kita kena ubahlah sikit cara gaya hidup kita. Dan Nabi pun ada cakap 9 daripada 10 punca pendapatan adalah daripada perniagaan. Sebelum tu kita mohon panelis-panelis tunggu kejap duduk dulu, ambil angin dulu kat depan ni. Lagi satu, to all the tourists out there, welcome to Malaysia, welcome to Dataran Merdeka. Please come and join us at this National SME Week 2023. Experience our local street food, our local businesses here, our entrepreneurial activities in our country. Ada apa-apa lagi daripada floor ke nak tanya sementara diorang tengah ni? Tak ada? Kalau macam tu, saya dengan segala hormatnya ingin menjemput Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Encik Rizal Naini bersama dengan Dr. Salma Satiman untuk bersama-sama panelis kita datang pentas untuk mengambil gambar kenang-kenangan. Dipersilakan.